Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Baca doa ni sama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Baik. Baik, alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini. Jadi semua sihat alhamdulillah. Jadi semoga semua semangat untuk kita sambung terjemahan kita. Jadi okey, semua dah boleh terjemah dah. Macam mana? Ada buat latihan? Siap dah latihan? Hari ni kita nak masuk sampai ayat berapa ni? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tambah lagi lah, iyyaka na'budu. InsyaAllah. Okey, insya-Allah kita sampai ayat 5. Boleh tak? Okey. Baik, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 9. Buka muka surat 9. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira boleh tak Ustaz nak panggil seorang terjemah? Boleh? Ada praktis tak? Azim? Aziz? Ada Okey, cuba kita terjemah balik semula. Ustaz tunjuk yang atas ni, Ustaz tunjuk saja, antum terjemah nanti yang baru kita mula yang barulah. Okey, cuba sama-sama tengok. Boleh? Okey, 1 2 3. Aku berlindung. Baik, ahsan tu. Seterusnya. Sekali lagi. Baik, barakallah. Seterusnya. Baik, ahsan tu. Okey, bagus. Jadi dalam kita dah belajar kaedah berapa? Jadi a'udzu kaedah yang pertama. Jadi kita dah belajar 2 kaedah. A'udzu za di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhamma. Kemudian kaedah kedua mana? Al-alamina. Mana tanda dia? Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Boleh? Ustaz tanya seorang-seorang lah.
Azim, kaedah satu sebutkan. Kaedah satu apa? A'udzu. A'udzu. Tanda dia hamzah. Lagi huruf akhir berbaris dhammah. Jadi makna yang ada pada dia, makna dia aku. Macam itulah. Cuba ikut ustaz balik. Kaedah satu, a'udzu. Hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Jadi maknanya aku. Contoh, kalau kita kata sujud, macam mana nak buat? Sujud macam mana? Dia macam ni lah. Jadi ni makna dia apa? Aku sujud. Kenapa kita kata ada aku sujud? Sebab kita nampak ada hamzah di awal, huruf akhir baris dhammah. Jadi ada aku kat depan. Aku sujud. Contoh rukuk macam mana? Nak kata aku rukuk, letak apa kat depan? Letak huruf apa depan? Alif ke hamzah? Hamzah lah. Hamzah. Jadi bunyi dia dia mesti depan macam ni lah. Arka'u. Apa makna arka'u? Aku depan ni. Aku rukuk. Macam itulah seterusnya. Jadi ini kaedah yang pertama. Okey. Kemudian kaedah yang kedua mana? Al-alamina. Jadi ni yang pertama. Ini yang kedua. Al-alamina. Al-alamina apa tandanya? Kamarul? Ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi ustaz peduli yang depan ni. Depan ni makna dia yang nak kepada bahasa dia yang perlu ada yang nun. Okey, cuba sekali lagi saya tanya kaedah 2, sebut kaedah 2. Itu tanda. Kaedah 2 ni dia punya dia punya kaedah 2 yang ni. Sebut kaedah 2 al-alamina. Tandanya ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Apa makna dia? Sekalian para orang-orang yang. Boleh pilih antara tiga. Sekalian ke, para ke, orang-orang yang. Jadi awak jumpa je ya nun baris fathah dalam Quran. Dalam Quran jumpa je ada kalimah, baca je kalimah tu di akhir dengan ya dengan nun ni. Baris nun ni baris fathah. Maknanya makna yang wajib ada dulu apa? Maknanya 3 je. Sekalian ataupun para ataupun orang-orang yang. Yang belakang ni kita buat dot-dot je. Maknanya apa? Makna dia nanti masuk dalam. Contohnya sujud tadi. Kalau jumpa perkataan macam ni. Kita nak terjemah apa? Kita tahu ni makna apa? Sujud. Jadinya nak terjemah macam mana? Macam ni ke lain? Jadi kita boleh terjemah, tengok ada belakang ni. Ada apa ni? Ya nun. Maknanya di sini ada makna 3 ni. Letak je 3 makna ni dulu, baru letak makna ni. Pilih mana? Orang-orang yang sujud. Yang penting awak nampak ada huruf ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi banyak dalam Quran. Contohnya ni. Ada ya nun ni. Jadi kita boleh letak mana? Sekalian para orang-orang yang. Jadi ni makna dia sama dengan kalimah ni, alam. Okey? Jadi makna dia apa? Sekalian alam. Sekalian tu dekat mana makna dia? Ya nun ni. Sebab tu ada sekalian tu. Menunjukkan ramai.
Senang je, macam tu je nanti. Jumpa je dalam Quran ada ya nun baris fathah di akhir kalimah. Maksudnya mesti ada antara 3 makna ni. Contohnya kalau kita kata Nabi. Nabi Yun. Tiba-tiba awak baca tambah ya nun belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ya nun Jadi bunyi dia apa? Nabi Nabiyina. Jadi ini nak terjemah macam mana? Ya nun baris fathah di akhir kalimah kan. Jadi ini nak terjemah dia. Kita tahu dah makna dia Nabi. Jadi nak terjemah apa? Para Nabi. Yang ni yang sesuai. Yang ni tak sesuai pula. Orang-orang yang Nabi tak sesuai kan. Para Nabi yang sesuai. Jadi nampak apa yang perlu kita ada tahu? Bila ada yang nun ada makna yang ni dulu. Okey? Makna yang ni senangnya. Makna ni kita dah tahu. Boleh? Okey, jadi ini kaedah yang kedua. Baik. Kita tengok seterusnya ayat 3. Macam mana nak terjemah? Ar-Rahmanir Rahim. Ikut Ustaz, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okey, ini sama macam bismillah juga. Okey, cuba kita terjemah dari awal balik. Sama-sama ikut. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ingat lagi ni, macam mana nak tambah yang ni? Siapa boleh jawab ni? Macam mana nak tahu? Kamarul? Pertama mesti tengok apa? Alif lam. Lagi? Ada alif lam Ada alif lam sama. Kedua? Tengok apa? Baris dia, baris belakang dia sama tak? Jumpa je 2 kalimah macam ni. Di depan dia ada alif lam, dia pun ada alif lam. Akhir dia baris bawah, dia pun baris bawah. Tambah apa kat tengah-tengah? Yang, ni sifat. Syaitan ni disifatkan apa? Direjam. Yang direjam, sifat dia. Itu pertama. Sama juga yang ni kan? Ni tak ada baris ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terjemah yang kedua. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Sama juga. Ada apa kat sini? Ada yang. Sini ada bagi. Sini pun ada yang juga. Jadi dengan nama bagi Allah. Sama, tengok. Ada yang sebab apa? Allah ada alif lam, baris bawah, baris bawah. Kemudian kalimah seterusnya pun sama juga. Alif lam dan baris bawah. Jadi dua-dua ni ada sifat kepada Allah. Allah ni apa? Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okey. Seterusnya yang ketiga. Segala pujian kesyukuran itu, panjang sikit ni. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib. Jadi di sini kita terus, nanti kita bincangkan ni. Kita ingat dulu. Wajibun. Jadi kita kata adalah wajib. Dalam yang ini ada puji dan syukur. Jadi kita terjemah segala puji dan syukur. Sekali lagi. Segala pujian dan kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang
mencipta dan memerintah. Ustaz baca apa tu? Mengurus sama jugalah. Yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Boleh? Kemudian yang seterusnya kita nak tambah ayat baru ni. Yang Maha Pemurah. Okey. Yang Maha Penyayang. Okey. Sekali lagi, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang. Okey, Maliki. Okey, Maliki yang menguasai. Ingat makna dia. Apa dia? Yang menguasai. Sekali lagi, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Tambah juga sini. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Jadi ni semua terjemah yang ada, yang sepatutnya kita ketahui melalui apa? Satu-satu ni. Jadi segala yang tambahan ni awak kena letak ikut tau. Yang ustaz bagi tahu pada ni letak dulu. Nanti kita belajar. Kenapa letak pada? Ada sebab, bukan main letak-letak. Kenapa letak bagi? Nanti kita belajar. Okey? Ustaz nak awak ni hadam dulu surah Fatihah ni bagi, boleh terjemah betul-betul dulu. Baik, ikut sistem ni. Baik. Sekali lagi Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Jadi makna Rabb ni Khaliq dan Amr, mencipta dan memerintah. Okey, bagi sekalian alam. Seterusnya, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ini senang kan? Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Dah ingat belum? Apa makna Malik? Yang menguasai. Boleh ingat? Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Sekali lagi, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Baik. Okey. Cuba sorang-sorang dulu sampai sini. Okey, semua tengok depan je. Siapa nak dulu? Kamarul boleh sampai ayat ni. Cuba Cuba, okey. Terjemahkan. Baik, barakallah. Ahsanta. Teruskan. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan yang Mengurus. bagi sekalian alam. Baik, seterusnya. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Yang apa tadi? Menguasainya. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Buat masa ni ustaz tulis lagi ni. Lepas ni kita dah belajar, ustaz payah tulis dah. Awak dah tahu nak letak apa. Sekali lagi, Kamarul. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Baik, ahsanta. Haji? Cuba. Baik, ahsan. Teruskan. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Baik. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah
Yang mencipta dan mengurus. bagi sekalian alam. Baik, teruskan. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Hmm. yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Baik, ahsan. Seterusnya. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Hmm. yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Baik. Ingat yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Okey, Amah. Cuba. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang berucap Baik, masya-Allah. dengan nama bagi Allah yang Maha Kuat, yang Maha Penyayang. Okey. Segala bukan kecuali itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi setiap ada, Ahsan tu. yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Masya-Allah. yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Masya-Allah, barakallah fi. Terus Mustafa. Min. Ya. Baik, teruskan. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Seterusnya panjang sikit. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Okey, teruskan. Maha Penyayang. Seterusnya yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Okey, tak apa. Mustafa paling kecil Paling kecil ke? Darjah 4. Sama bayar dengan siapa? Sama bayar dengan Mustafa? Tak ada. Yang dia paling kecil tak apa. Okey. Baik. Seterusnya kita nak masuk yang ni. Iyyaka na'budu. Terjemah ni dia kena praktis Dia kena ulang-ulang. Tahu? Dia kena ada buat ulang-ulang sedikit. Sama-sama boleh, ada buku ada, dalam buku tu ada makna tu. Bagi antum boleh ingat tanpa tengok ada terjemah mana-mana pun. Boleh? Ulang-ulang lama-lama ingat mana-mana tu. Okey. Yang ini kita nak terjemahkan. Iyyaka, Cuba baca ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Iyyaka. Iyyaka maknanya hanya kepada engkau. Okey. Apa makna dia? Hanya kepada engkau. Sekali lagi. Hanya kepada engkau. Ka ni engkau. Ka ni engkau. Hanya kepada dia di sinilah. Sekali lagi. Hanya kepada engkau. Kami mengabdikan diri. Baik, ini kaedah yang baru kaedah yang nombor 3. Kaedah nombor 3. Terjemahkan dulu. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Wah apa? Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Okey, nasta'in ni sama juga ni Ni kaedah nombor 3 juga. Ada domah, ada huruf nun depan dia. Okey, buka buku tu. Muka surat 23 Okey. Menyembah. Nanti kita bincangkan makna dia. InsyaAllah. Kejap lagi. Okey. Asalnya makna memang bolehlah menyembah. Okey. Na'budu. Cuba tengok. Tengok buku tu. Okey. Kaedah 3. Ikut Ustaz. Kaedah 3.
Na'budu. Nun di awal kalimah. Huruf akhir berbaris dhammah. Apa makna kena dia? Kami, makna dia apa? Kami. Jadi dia sama macam kaedah berapa ni? 1 lebih kurang. Apa beza dia? Kaedah 1 ada hamzah kat depan. Makna dia apa? Aku. Tapi yang ini tiba-tiba ada nun kat depan. Makna dia apa? Kami. Ingat tu. Jadi kalau kita kata tadi saya sujud, aku sujud, macam mana? Jadikan dia kaedah 1 apa? Asjudu. Ni makna dia apa? Asjudu. Aku sujud. Kalau nak kata kami sujud, tukar kaedah 3. Letak huruf apa kat depan? Nun di awal kalimah. Huruf akhir baris dhammah. Jadinya bunyi dia nasjudu. Jadi ingat dia yang ini, kaedah ni. Jadi kita dah jumpa 2 yang lebih kurang. Kaedah 1 ada huruf apa? Hamzah. Kaedah 2, kaedah 3 huruf nun. Cuba kita tengok contoh-contoh di bawah. Boleh terjemah seorang-seorang. Kita mula daripada amal lah. Yang warna kuning tu mah. Okey, narka'u apa mah? Cuba terjemah kan? Kami rukuk. Senang je kan? Okey. Kamarul, nasjudu skip lah. Kita dah bincang tu, nasjudu. Di bawahnya nashkuru. Kami bersyukur. Ahsanta. Nashhadu Mustafa. Kami bersaksi. Masya-Allah. Okey. Ahsanta. Hazif. Naqra'u. Kami membaca. Ahsanta. Husain. Nasbiru. Kami bersabar. Kami bersabar. Amah kembali. Na'lamu. Itu nak malu. Na'lamu. Terbalik sikit. Kami berilmu. Maksudnya bila kita kata kami berilmu, maknanya apa? Kami kan apa? Ilmu tu maknanya tahu. Ilmu tu maknanya dah tahu kan? Dah tahu sesuatu maknanya ada ilmu lah. Jadi dia kalau kita kata kami berilmu, bahasa Arab juga. Tapi ada setengah bahasa Arab kita boleh terjemah bahasa Melayu. Kami mengetahui maksudnya. Okey, jadi na'lamu terjemah apa? Kami mengetahui. Boleh? Sekali lagi. Na'lamu. Kami mengetahui. Boleh ya? Okey, seterusnya na'malu. Kami beramal. Betul tak? Betul lah. Sama juga macam na'lamu tadi. Kami mengetahui. Jadi kali kami berilmu, jadi kami mengetahui. Jadi kami na'mal, maksudnya apa? Kami mengerjakan. Kami mengerjakan. Boleh? Amal ni maknanya kerja. Amal ni maknanya lakukan. Sebab itu orang kata berilmu dan beramal. Maksudnya apa? Tahu kena buat. Tahu kena kerjakan. Faham? Jadi sekali lagi na'malu. Kami mengerjakan. Na'malu. Kami mengerjakan. Kalau sebut buat amal ni dia tak nampak luas kan? Betul lah amal tu. Tapi dia nampak solat, puasa je lah. Sedangkan dia lebih luas. Amal ni maksudnya juga dia tolong orang lain tu termasuk amal. Dia sedekah, dia bekerja sungguh-sungguh. Semuanya amal untuk Allah. Baik, nasma'u. Seterusnya Mustafa, nasma'u. Kami mendengar. Ahsan. Naktubu. Zif. Kat kitab ada apa? Kata kitab ada apa? Tulisan. Jadinya naktubu. Kami tulis. Betul. Kami menulis. Okey. Cuba daripada perkataan kitab. Sebab apa? Sebab kita dah tak nampak makna dia. Sebab kerana kita sebut kitab pun kitab. Kita sebut kitab pun kitab juga.
Hakikatnya bahasa kita kalau kitab adalah makna dia himpunan tulisan. Tulisan yang dihimpunkan nama buku tu adalah kitab Jadi daripada makna tulisan. Sekali lagi nak tubuh apa? Kami tulis. Boleh? Kami tulis. Husin, nafhamu. Kami faham. Amma naqulu. Naqulu. Kami berkata. Kami berkata. Boleh? Boleh ingat mana-mana ni semua? Okey. Jadi na'budu di sini apa makna dia? Kami mengabdikan diri. Okey. Na'budu. Jadi bila ada nun ni maknanya ada perkataan apa dulu? Kami. Okey. Yang ini nama dia ibadah. Kita buat terjemahan mengabdikan. Kami panjang sikit. Biasa kita pakai kami sembah je. Ya, kami sembah. Jadi kita ubah sikit, tambahkan sikit kualiti makna dia. Kita sebut kami mengabdikan diri ataupun boleh menghambakan. Kami menghambakan diri. Boleh juga. Ini makna sebenar dia. Okey. Jadi nak huraikan nanti Haji Mazlan. Kelas ni kita nak fokus kat bahasa je untuk anak-anak ni. Nanti nak hurai lain-lain waktu lah, mungkin tak sempat. Kenapa saya terjemah mengabdikan diri lain kali masanya. Kita nak praktis dulu terjemahan ni bagi budak-budak ni dia boleh inilah nampak lah. Baik. Kemudian nasta'in. Sama tak? Ada apa kat depan? Nun di awal, kalimah huruf akhir berbaris dhamma. Apa makna dia? Kami lah. Okey, bila jumpa nasta'inu, kami memohon pertolongan. Cuba terjemah lagi sekali. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Sekali lagi, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Okey. Last kita nak seorang-seorang terjemah macam biasa. Kita round sekali ikut ustaz, fokus kat depan. Antum masih cergas lagi otak ni, insya-Allah boleh. Okey. Cuba fokus kat depan Lepas tu ingat. Baik, kita terjemah sama-sama kuat-kuat bagi masuk. InsyaAllah. Baik. Okey. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okey, cukup dua kali. Seterusnya, segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Ustaz. Okey. Seterusnya, ini senang kan? Ini dah ulang balik je. Yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah. Jadi ingat perkataan Maha ke depan. Okey?
Kenapa nak tak maha? Pun nanti Ustaz ajar. Ingat dulu. Boleh? Yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang menguasai pada hari bagi pembalasan, yang menguasai pada hari bagi pembalasan, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Setakat ni boleh ingat? Dah? InsyaAllah dapat tu. Hanya kepada engkau, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau. Jadi ni ulang balik je. Tak payah ingat dah. Ingat yang ni pun tahulah. Kan? Hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Okey? Sekali lagi. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Baik, kenapa ulang banyak kali? Sebab itu kaedahnya. Untuk belajar bahasa Arab, kata Ubay bin Ka'ab, ta'allamul arabiyyah kama ta'allamal hifzul Quran. Kama ta'allamu hifzul Quran. Nak belajar bahasa Arab ni juga sama macam kita hafaz Quran, kena ulang-ulang banyak kali. Dia bukan boleh ingat sekali. Bukan macam memasak pun kena ulang banyak kali. Ini apatah lagi ilmu yang maha tinggi ni. Itu lebih-lebih kita kena ulang. Macam antum ni hafal Quran, jadi sekarang antum kena ulang terjemahan ni, baru dia ingat, insya-Allah. Dan proses tu nanti bila dah dapat, nanti lepas tu yang seterusnya lebih mudah. Insya-Allah. Jadi nak mula-mula tu dia memang banyak benda nak kena cuba ingat dulu. Okey. Jadi sekarang ni dia kena proses apa pula? Cuba keluarkan yang dia ingat tadi. Okey. Siapa nak mula dulu? Tadi Kamarul dah. Boleh? Okey, Azif dulu Sampai sana Cuba. Tak ingat baru Ustaz bagi tahu. Okey, cuba terjemahkan. Baik, terusnya. Ahsanta. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekian alam. Yang ini pun dah boleh ingat tu, kira okey lah. Panjang kan yang ni. Seterusnya. Yang maha pemurah, yang maha penyayang. Baik, seterusnya. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Ahsanta. Seterusnya. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ahsanta, masya-Allah. Dapat 100 markah. Semua betul. Pada yang mohon maaf ahlan wa sahlan, saya tak sempat nak kejar ni. Kita nanti ta'aruf kemudian lah. Boleh Okey. Seterusnya Kamarul dulu Ahsanta Seterusnya Kamarul. Berlindung pada Allah daripada syaitan yang melenyap. Terusnya. Dengan nama bagi Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Okey. Segala puji dan kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekian alam. Baik, ahsanta. Seterusnya. Yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Masya-Allah. Teruskan. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Barakallah fi. Ahsanta. Amma, cuba. Aku berlindung kepada Allah daripada cerita yang berucap. Dan nama bagi Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Ahsanta. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan mengurus bagi sekian alam. Ahsanta. Dia maha pemurah, yang maha penyayang. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Masya-Allah. Teruskan. Hanya engkau yang Hanya kepada. hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ahsanta. Masya-Allah. Okey. Husin. Aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang melenyap. Teruskan. Dengan nama bagi Allah yang maha pemurah lagi maha
Yang Maha. Okey. Segala puji dan kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan memuaskan sekalian bagi alam. sekalian alam. Okey, tak teruskan. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Baik, seterusnya. yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Baik, teruskan. Hanya kepada Engkau kami Panjang sikit. mengertikan diri Hmm. dan hanya pada Engkau kami minta Mohon pertolongan. Baik, ahsan tu. Okey. Mustafa, terus. Daripada. Ya, teruskan. B ni apa? Dengan. Dengan nama ni. Pemurah. Maha penyayang. Yang Maha penyayang. Okey, tak apa, teruskan. Itu adalah wajib bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Okey, tak apa. Yang ni yang Maha Pemurah. Ini pemurah. Yang Maha Penyayang. Okey. Pada hari hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Okey, tak apa. Nanti Mustafa kena ulang-ulang. Boleh, Azim? Tolong dia. Kena ulang. Awak dengar dia, awak bacakan. Macam Ustaz ajar ni. Dia kena macam tu. Apply kat kawan-kawan. Okey, antum dah dapat terjemah, ulang sama kawan je. Gunakan je. Itu boleh. Lepas-lepas dah baca hafazan, cuba try terjemah. Surah Fatihah je, sikit-sikit dulu. Ulang. Boleh. Baik. Jadi untuk latihan buat latihan yang ke-3, muka surat 3. Ni muka surat 3. Nanti buat. Okey, yang muka surat 2 dah buat belum? Dah, cuba kita bincangkan. Okey. Kaedah 2. Tengok tu, kaedah 2. Apa tanda dia tu? Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Itu je. Apa maknanya? Sekalian ataupun para ataupun orang-orang yang baik. Saya tanya seorang-seorang lah. Amar. An-nabiyina, apa Amar terjemahkan? Para nabi, As-salihina, Kamarun? Orang-orang yang soleh, As-sabirina, Mustafa? Orang-orang yang sabar. Al-mu'minina, Aziz? Orang-orang yang beriman. Husin? Al-abidina. Orang-orang yang abid. Abid apa? Al-abidina, orang-orang yang sama. Sama macam ni. Orang-orang yang mengabdikan diri. Okey, tulis. Kamu dapat apa? Kamu tulis apa? Orang-orang yang mengabdikan diri. Aziz tulis apa? Al-abidin. Orang-orang yang mulia. Itu salah tengok makna. Salah tengok. Buka ayat Quran Buka kat Quran. Dia salah target tu. Di tempat lain makna dia. Makna dia tak ada dalam. Dia kadang-kadang terjemahan mafhum dia dah lari jauh. Kadang-kadang sebab apa? Bila kita belajar bahasa Arab ni,
Bila kita baca Quran terjemahan, dia tak dapat kita nak kuasai bahasa dalam Quran tu sendiri. Kita bergantung kat makna tu semata-mata kan. Tak boleh relate dengan bahasa Arab yang dibaca tu. Sebab apa? Sebab bila mafhum, contohnya ada mubtada muakhar. Contohnya mubtada muakhar ni, mubtada dia, subjek dia dekat belakang sekali. Kan? Jadi ayat tu baca cerita di depan, subjek di belakang sekali. Jadi makna dia ni dia letak depan sekali. Yang itu jadi belakang. Jadi kita tak dapat nak target mana satu kalimah ni maknanya mana satu. Kita tak dapat. Sebab tu kena belajar bahasa satu-satu. Baru kita tahu makna asas dia yang sebenar lah. Jadi abidin daripada perkataan abadah, na'budu tu lah. Jadi terjemah yang sama macam tu. Beza dia tambah orang-orang yang apa dia? Orang-orang yang tulis mengabdikan diri. Tulis betul kan Apa makna abidina? Ulang balik Al-abidina terjemahkan sama-sama. Kuat-kuat. Ulang balik. Al-abidina. Apa makna dia? Orang-orang yang mengabdikan diri. Okey. Orang-orang yang mengabdikan diri. Sebab apa kita terjemah mengabdikan diri? Sebab makna abadah ni maknanya cukup besar. Allah sebut pada Nabi Muhammad kan? Makna dia tazlim, makna dia menghinakan diri, dan makna dia juga khudu', merendahkan diri, tunduk. Makna dia at-ta'ah, mentaati. Bila kita sebut sembah ni, dia tak nampak maksud tu lagi. Tapi bila sebab abdikan diri, hamba kan, nak tak kita jadi hamba lain kalau macam tu? Baru kita rasa, uish, maknanya kita menghinakan diri kepada makhluk Allah, tak patut lah. Baru rasa. Tapi bila kita sembah, sebab tu dia terikat kepada hanya 3 makna. Bila sebut sembah ni, dia terikat kepada makna apa? Masa tertentu, tempat tertentu, cara-cara tertentu. Akhirnya manusia pun sangka apa? Bila dia jadi hamba Allah ni, ketika dia solat, lepas tu dia keluar, dia buat jahat, dia tak resah. Sebab apa? Dia rasa dah cukup sembahkan sesuatu kepada Allah. Sedangkan seluruh hidup manusia adalah abdi kepada Allah. Maka dia tak akan buat sesuatu yang melanggar hal tersebut. Nanti kita akan hurai ni kemudian lah. Baik sikit tentang abidin. Seterusnya as-sajidina. Siapa punya giliran? Kamarul Mustafa. As-sajidina, orang-orang yang sujud. Ahsanta. Al-jahilina, orang-orang yang betul lah, orang-orang yang bodoh. Tak apa, itu biasa perkataan tu. Orang-orang yang bodoh, jahil. Al-mujahidina, Sin? Mujahid. Okey, mujahid maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Yang berjihad kan. Bersungguh-sungguh maksud dia. Orang-orang yang berkorban pun boleh juga. Orang-orang yang, Ustaz pakai mana yang mudah sikit? Bersungguh-sungguh. Okey? Bersungguh-sungguh. Apa dia? Berjuang, ya, berjuang. Betul. Itu lebih lagi. Lebih lagi makna tu. Orang-orang yang berjuang. Betul. Orang-orang yang berjuang. Nak gabung pun boleh, berjuang bersungguh-sungguh. Boleh juga. Lagi tinggi makna. Orang-orang yang berjuang. Okey? Seterusnya al-munafiqina. Amar? Munafiqina? Orang-orang yang munafik. Okey? Apa makna munafik ni? Maknanya berpura-pura. Tak apa, nanti kita tengok makna dia. Asyakirina. Kamarul? Orang-orang yang bersyukur. Ahsanta. Okey. Jadi jangan lupa buat latihan yang ketiga. Latihan 3. Jadi cuba lagi latihan untuk tengok pada Quran ni. Yang awak tengok makna dia, dia kena jangan tengok main agak-agak ambil, kena fikir sikit lah makna alim. Oh ni berkaitan dengan ilmu, boleh cari makna kat situ lah. Supaya tak lari jauh sangat. Tak apa. Lama-lama tu pandai. Ni proses. Cari dulu, biasakan lu buka tengok mana, lama-lama pandai insya-Allah. Dah pandai nanti kita buka kamus pula. Insya-Allah. Okey. Okey, itu saja insya-Allah pada hari ini yang sempat untuk saya sampaikan. Pada minggu depan sedia untuk ayat seterusnya. Jadi antum kena lancarkan yang ni. Boleh? Lancarkan ni ya Husin? Mustafa?
Tahu? Berlatih sikit. Kamarul? Boleh? Okey. Lancarkan sampai mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan lupa ingat kaedah. Jadi bila ustaz tanya kaedah, antum dah kena ingat. Kaedah satu antum sebut a'udzu. Apa tanda dia? Hamzah di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Makna dia aku. Kaedah dua, al-alamina, ya nun baris fathah di akhir kalimah. Apa dia makna dia? Sekalian para orang-orang yang. Kaedah tiga, nun di awal kalimah, huruf akhir baris dhammah. Kami. Antum kena ingat. 19 ya? Kena biasakan. Baik. Dan yang ini pun antum kena terjemah ni nanti bagi lancar sampai boleh lajulah. Segala pujian kesyukuran itu Allah wajib bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Boleh macam tu nanti seronok kita dengan Quran nanti. Nanti bila antum baca Quran pun kan solat tu dah tak baca laju dah sebab nak masukkan makna dah. Itu proses sedikit demi sedikit. Boleh? InsyaAllah. Jadi sesuatu yang turun dari langit daripada Allah ni, dia sifat dia ringan ke berat? Sifat dia ringan ke mudah ke susah? Sifat dia berat. Sifat dia asal dia memang berat. Dan dia perlukan kesungguhan. Lebih-lebih Al-Quran ni diperlukan kesungguhan. Sebab Nabi ni wahyu berat tak? Nabi turun wahyu masuk-masuk ni cukup berat Nabi ni. Sampai unta tu boleh terduduk unta ni. Sampai kalau musim panas, tengah panas, tengah sejuk, dingin pun kehangatan Nabi tu. Kerana wahyu tu turun. Begitu sekali. Tetapi hari ni Allah dah memudahkan kita dengan, Allah kata, Allah ringankan kita untuk kita boleh mudah belajar. Metod dia dah mudah dah. Cuma kita kena sungguh-sungguh sikit, insya-Allah dapat. Awak kena ulang selalu. Macam mana hafal Quran macam tu juga terjemah. Sama kan? Supaya apa? Kita nak menghafaz dengan makna dia masuk sekali. Boleh? InsyaAllah. Sikit-sikit. Taib Jadi insyaAllah mudah-mudahan antum jadi bersungguh-sungguh lah dalam semua hal yang kita buat di sini lah. Hafaz terus-terus sungguh-sungguh. Dan yang ini pun yang baru belajar pun sungguh-sungguh jugalah. Ulang-ulang mesin. Boleh? Ulang terjemah. Fatihah aja dulu. InsyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.